Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami memilih tajuk tayamum sebagai tajuk untuk kami bentangkan. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan ahli kumpulan saya, iaitu terdiri daripada saya sendiri, Tia Fahana, seterusnya Dina Inshira, Hana Maisara, Alia Maisara, Amalia dan Amira. Pertama sekali, apa itu tayamum? Tayamum merupakan rukhsah atau keringanan bagi orang yang tidak dapat menggunakan air untuk berwuduk atau mandi wajib. Yang dimaksudkan di sini ialah tayamum ini adalah satu keringanan yang Allah berikan kepada mereka atas sebab ketiadaan air di kawasan sekitarnya atau menyebabkan kesukaran untuk mereka mendapatkan air dari tempat yang terlalu jauh. Boleh jadi juga sekiranya air yang tinggal hanyalah sedikit sehingga mereka tidak boleh mengangkat hadas kecil maupun hadas besar. Maka, mereka dibenarkan bertayamum dengan menggunakan debu sebagai pengganti air untuk berwuduk. Menurut istilah syarak, tayamum bermaksud menyampaikan debu tanah ke muka dan dua tangan sebagai ganti kepada wuduk atau mandi dengan syarat-syarat tertentu. Seterusnya, dalil pensyariatan tayamum. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam serta pandangan yang telah disebutkan oleh ulama dalam kitab masing-masing. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ. maksudnya, dan jika kamu sakit, tidak boleh kena air atau dalam pelayaran atau salah seorang dari kamu datang dari tempat buang air atau kamu sentuh perempuan sedang kamu tidak mendapat air untuk berwuduk dan mandi, maka hendaklah kamu bertayamum dengan tanah, debu yang bersih, iaitu sapulah muka kamu dan kedua belah tangan kamu dengan tanah debu itu. Surah Al-Ma'idah ayat yang ke-6. Ayat di atas jelaslah menunjukkan akan pensyariatan tayamum kepada keadaan-keadaan manusia yang disebut di dalam ayat di atas. Mari sama-sama kita melihat syarat-syarat bertayamum. Jadi yang pertama, hendaklah bertayamum dengan debu tanah. Yang kedua, hendaklah debu tanah itu suci. Yang ketiga, janganlah hendaknya debu tanah itu mustakmal. Dan yang keempat, janganlah hendaknya debu tanah itu bercampur dengan debu tepung dan seumpamanya. Yang kelima, hendaklah ia menyahajakan tayamum. Yang keenam, hendaklah ia menyapu mukanya dan dua tangannya dengan 2 kali pukulan. Yang ketujuh, hendaklah ia menyucikan najis terlebih dahulu. Yang ke-8, hendaklah ia berijtihad pada kiblat sebelum bertayamum. Yang ke-9, hendaklah tayamum itu selepas masuk waktu. Dan yang ke-10, hendaklah ia bertayamum bagi setiap fardu. Cara-cara tayamum ada 5. Yang pertama, berniat, iaitu nawaitu tayammuma li istibahati sholati lillahi ta'ala, yang bermaksud sengaja aku bertayamum untuk melakukan solat kerana Allah Ta'ala, dan tekapkan kedua-dua telapak tangan ke debu suci. Yang kedua, tiup debu suci di kedua telapak tangan untuk mengurangkan ketebalan debu tanah tersebut. Dan yang ketiga, sapu debu suci ke seluruh muka dengan sekali sapu sahaja. Yang keempat, ulang langkah 1 serta langkah 2 dan sapukan debu tanah pada tangan kiri ke tangan kanan dari hujung jari ke siku dengan sekali sapu sahaja. Dan langkah yang terakhir, debu tanah pada tangan kanan disapukan ke tangan kiri dari hujung jari ke siku dengan sekali sapu sahaja.
situasi yang membenarkan tayamum. Pertama, tiada air setelah berusaha mencarinya. Kedua, ada air tetapi hanya mencukupi keperluan diri dan ternakan. Ketiga, terhalang daripada menggunakan air disebabkan sakit. Keempat, jarak tempat ada air terlalu jauh. Dan kelima, cuaca terlalu sejuk sehingga memudaratkan. Terdapat 5 perkara yang membatalkan tayamum. Yang pertama, melakukan semua perkara yang membatalkan wuduk. Kedua, telah luput waktu solat. Ketiga, ada air selepas bertayamum sebelum solat. Keempat, murtad. Kelima, sembuh daripada sakit dan boleh menggunakan air.